Assalamualaikum, selamat petang. Berjumpa kita hari ni dengan Aisyah Bunga. Hari ni kita nak tukar pot. Pokok ni dah rimbun, dah gemuk. Kita tukar pasu. Kita tengok berapa pasu kita dapat. Okey. Kita tuang tanah dulu. Kita pakai campuran tanah ya. Tanah, sabut kelapa dengan sekam padi. Sekejap saya ambil sabut kelapa. Sabut kelapa. Tanah dengan sabut kelapa kalau kita campur, sihat untuk pokok kita. Ada vitamin untuk pokok kita. Okey. Okey. Kita gebuk-gebukan tanah kita. Pakai tanah dan sabut kelapa. Selamat petang semua. Dekat sini setiap petang mesti hujan. Ni pun macam nak hujan, dah mendung-mendung. Cahaya matahari tak berapa ada. Tadi tengah hari je panas terik. Petang dah tak panas dah. Petang mesti hujan. Kat tempat korang macam mana? Hujan juga sama ke? Okey, dah siap campuran tanah kita. Kita keluarkan pokok kita. Pokok ni cantik kan? Belang-belang macam harimau. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok ni lembut, kena perlahan-perlahan dan berhati-hati. Kepal dulu. Buat macam ni dulu. Biar senang dia keluar. Okey, Dia pakai sepenuhnya tanah ya. Tapi tak apa, kita campur. Sebab pokok ni dia macam bawang. Tapi saya tunjukkan kenapa saya cakap macam bawang. Bukan membawang tau. Tengok akar dia kecil je. Maknanya pot kita tak payah besar-besar. Kenapa saya sebut macam bawang? Sebab dia punya akar macam bawang. Nampak? Daunnya cantik. Macam bawang. Nampak? Macam bawang putih. Kan? Itulah saya cakap macam bawang. Kita bersihkan yang bawang, daun-daunnya dah rosak. Okey. Tadi tu dia dah penuh sangat dekat pot dia ya. Bila dah penuh sangat, pembiakan dan pembesaran dia terbantut. Nampak? Senang je, banyak anak dia nampak. Yang ni tak apa, besar sikit. Kita dapat berapa pokok? Ni boleh dapat banyak pokok ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ya, kita buat berapa pokok? 1, 2, 3, 4. Okey, semoga dia hidup subur. Tanam dekat. Kita asingkan dia ya, biar dia membesar dengan gemuk, subur. Okey, kita pakai pot kecil-kecil je. 4 pot. Satu saya nak pakai pot putih ni. Okey. Maknanya dia banyak tanah ya. Kalau dia banyak tanah, kita tuang lagi tanah. Macam tu kalau kita nak tahu
kita punya pokok tu banyak tanah ke, ataupun banyak sekam padi ke, atau banyak sabut kelapa ke, kita tengok pada masa mula kita beli pokok tu, kita tengok apa dia apa dalam pasu tanah dia. Sekam padi ke, tanah ke, sabut kelapa ke. Yang ni tadi kita dah buka, bermakna tanah lebih banyak. Dia pakai tanah banyak. Okey, kita tuang tanah ya. Lebihkan tanah. Kita campurkan sikit je sabut kelapa. Kalau kita campur tanah, sabut kelapa, sekam padi, dia boleh bagi macam protein lah, macam baja. Kita tak payah nak baja je selalu. Saya baja pun tak selalu tau, sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Okey, kita masuk tanah dalam pasu kita. Masukkan satu-satu. Kita tak payah dalam-dalam sangat lah macam ni. Okey, kita dah tahu. Kita letakkan tanah kita. Hati-hati tau. Kalau saya memang suka pakai tangan je. Saya tak suka pakai glove. Sebab memang kotor kan tanah ni. Tapi selepas kita guna tangan kita kotor, kita basuhlah bersih-bersih dengan sabun, pakai bros. Biar kuman tak melekat dekat kuku-kuku kita tu. Sebab apa saya tak suka pakai glove? Sebab pakai glove dia sangkut-sangkut. Lepas tu kadang kita tak rasa yang kita dah merosakkan pokok kita. Kalau kita tak pakai glove, kita boleh rasa semua apa yang kita buat dengan pokok kita tu. Okey. Masukkan. Tahan. Jangan terlampau kita tekan sangat ya. Bila terlampau tekan sangat, dia padat dekat tanah tu. Pembesaran dia pun kurang sihat sebab terlampau padat. Kita just ketuk-ketuk je. Jangan terlampau tekan sangat. Okey. Ni yang besar tadi kita boleh taruh. Tadi saya beli bunga, tapi pasu tak berapa banyak. Saya suka pakai pasu plastik je. Sebab pasu plastik ni senang. Dekat tempat saya ni banyak monyet, banyak kucing. Kita tak tahulah nanti kalau kita pakai pasu kaca, dia cepat pecah. Kalau pakai pasu plastik, tak apa. Takkan kita nak marah pula kan monyet dengan kucing tu. Nama pun binatang, marah pun tak guna. Okey, tak apa, kita ikhlaskan aja. Okey. Lagi satu pot. Kita pakai pot petak. Tuang tanah lagi. Kita masukkan perlahan. Okey, kita dapat berapa pasu kita? Tadi satu pasu yang rimbun penuh dan susah dia nak membiak. Okey, sekarang kita dah tukar pasu. Kita dapat 4 pasu. 4 pasu. 1 2 3 4. Okey, kita dapat 4 pasu. Tadi satu pot, tadi satu pasu. Kita asingkan pokok, kita dah boleh dapat 4 pasu. Nampak cantik kan?
Kalau kita tanam pokok, dia terlampau gemuk dekat situ, kita boleh alihkan pasu. Kita cari tanah yang sesuai dengan sifat dia yang duduk dalam pasu. Lepas tu kita tukar pasu yang sedang-sedang je. Kita tengok pada akar dia. Kalau akar dia banyak, kita boleh pakai pasu besar. Kalau akar dia sikit, kita tak boleh pakai pasu besar. Sebab apa saya selalu cakap dekat sini tak boleh pakai pasu besar? Sebab dia akan membusukkan akar kita. Kadang kebanyakan orang dia suka dengan pasu besar. Balik je dari beli bunga, dia orang mesti akan tanam pokok tu ke pasu yang besar. Sebab apa? Malas nanti nak tukar-tukar. Bila kita tanam ke pasu besar, senang macam tu kebanyakannya orang. Tapi kalau saya tak suka. Sebab kalau dia punya akar tu tak besar, kita tukar terus ke pasu besar, dia baru nak membesar. Lepas tu tanah tu lebih besar dari akar tu, tanah lebih banyak dari akar, dia akan membusukkan akar kita. Dia akan membusukkan akar kita. Tu jadi pokok kita layu, daun kuning, cepat mati. Sebab apa? Sebab pasu lebih besar dari akar. Memang boleh, tapi tak semua pokok boleh tanam dekat pasu besar. Ada certain pokok je tak boleh kita tanam kat pasu besar. Sebab akar dia kecil. Boleh membusukkan akar kita. Okey. Dekat sini saya nak share dengan korang. Kalau balik dari beli bunga, kalau boleh, kita terus tukar pasu. Itu lagi elok. Kita boleh tahu akar tu elok, sihat ataupun tak. Nak tahu dan nak kenal pasti akar tu sihat, akarnya banyak. Ada juga akar yang sikit lah. Tapi akar tu sihat, akar berwarna putih. Kalau akar berwarna gelap, bermakna pokok tu tak sihat. Tak lama tu mesti dia akan mati. Kalau macam tu kita dah tahu pokok tu tak sihat, kita teruslah tukar dekat kedai mana yang kita beli bunga tu. Kalau boleh akar tu putih, cantik, bersih. Bukan akar tu gelap hitam. Kalau gelap hitam, bermakna pokok kita tu tak lama nanti akan mati. Tu je saya nak share untuk kali ni, video untuk kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Kalau nak tahu bagaimana penjagaan bunga yang baik dan pasu yang elok untuk pokok kita, jangan lupa tengok video saya. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.